Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Muhammad Fardi bin Sakimin. Kami dari kumpulan 3 akan membentang tentang topik 10 bertajuk penilaian. Penilaian kaki tangan. Definisi bagi penilaian kaki tangan ialah merujuk kepada proses menyampaikan balik kepada subordinat secara berterusan tentang sebaik mana mereka menjalankan tugas untuk organisasi. Penilaian kaki tangan juga selalu dipandang sebagai suatu bentuk teknik pentadbiran. Tujuan penilaian kaki tangan ialah perancangan sumber manusia, iaitu sistem penilaian dapat mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan oleh pekerja, dan yang kedua ialah menilai potensi pekerja supaya pekerja dapat menggagalkan prestasi mereka dalam suatu organisasi dalam sebuah syarikat. Terdapat 3 kaedah, iaitu pertama menganalisis sistem penilaian, kedua menyediakan package dokumen penilaian kaki tangan, ketiga menulis laporan pendapat pada setiap pekerja yang dinilai atau kelompok. Manfaat pula terdiri kepada 2, iaitu manfaat kepada kaki tangan pekerja dan manfaat kepada syarikat. Pada manfaat kepada kaki tangan pekerja terdiri daripada 4, iaitu tempat dan peranan masing-masing pekerja ditentukan. Kedua, pemahaman yang jelas tugas, kriteria kejayaan dan imbuhan berasaskan prestasi. Yang ketiga ialah kemungkinan untuk menerima maklum balas daripada pengurus. Keempat, kemungkinan untuk rancangan pembangunan lebih banyak dan menilai peluang kerjaya pertumbuhan. Manfaat kepada syarikat pula terdiri daripada 2, iaitu untuk mengurus prestasi pekerja, tahap pengetahuan dan kemahiran perniagaan dan kualiti pribadi. Yang kedua ialah untuk membangunkan motivasi kaki tangan, pembangunan dan sistem latihan. Penilaian program. Dalam penilaian program, selalunya dilihat sebagai suatu kepentingan bagi sesebuah organisasi yang ingin melihat kebaikan dan kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Seterusnya, penilaian program sama ada di peringkat awal, pertengahan atau akhir sesuatu aktiviti, dan pemilihan waktu penilaian yang spesifik seperti ini seharusnya mengikut penyelidikan mendalam tentang maklumat yang mungkin diperoleh dalam usaha menambah baik sesuatu program. Di samping itu juga, kaedah mengumpul data yang paling berkesan seharusnya diberi penekanan kerana kaedah yang tepat akan menghasilkan data yang relevan yang boleh digunakan oleh sesebuah organisasi. Kaedah pengumpulan data seperti temu bual, soal selidik, senarai semak, analisis dokumen dan pemerhatian di tempat kerja sememangnya memberi data yang berguna dalam bentuk perspektif yang berbeza. Sehubungan dengan itu, seseorang yang ditugaskan untuk menilai sesuatu program semestinya mempunyai pengetahuan dan kemahiran khusus dalam membuat penilaian. Pengetahuan tentang konsep penilaian program seharusnya dikuasai dalam usaha membezakan penilaian ini dengan penilaian dalam bidang-bidang lain. Seterusnya, dengan kemahiran dalam membina instrumen yang sesuai dan mengendalikan instrumen tersebut dengan betul merupakan perkara penting dalam melaksanakan aktiviti penilaian. Oleh itu, tanpa pengetahuan dan kemahiran spesifik, penilaian program selalunya dilihat sebagai suatu perkara yang amat sukar dilaksanakan. Penilaian program, terdapat 2 jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuan utama bagi penilaian formatif adalah untuk membekalkan maklumat bagi penambahbaikan program, manakala penilaian sumatif bertujuan membekalkan
maklumat untuk membuat penghakiman terhadap pengubahsuaian, kesinambungan atau pengembangan sesuatu program. Terdapat perbezaan antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif. Yang pertama, tujuan. Dalam penilaian formatif menentukan nilai atau kualiti, manakala penilaian sumatif menentukan nilai atau kualiti. Yang kedua, kegunaan. Dalam penilaian formatif menambah baik program, manakala penilaian sumatif membuat keputusan terhadap masa depan program atau pengubahsuaian. Yang ketiga, pengguna. Dalam penilaian formatif, pengurus program dan staf-staf, manakala penilaian sumatif, pentadbir, pembuat dasar, bakal pelanggan atau agensi pembiaya. Keempat, penilai. Dalam penilaian formatif, keutamaan adalah penilai-penilai dalaman dibantu oleh penilai-penilai luaran. Manakala penilaian sumatif, kebiasaannya adalah penilai luaran dibantu oleh penilai dalaman. Yang kelima, ciri utama. Dalam penilaian formatif memberikan maklum balas agar program dapat ditambah baik. Manakala penilaian sumatif memberikan maklumat agar pembuat dasar menentukan kesinambungan atau pelanggan mengubah suai program. Yang keenam, kekangan. Dalam penilaian formatif, apakah maklumat yang diperlukan? Bila. Manakala penilaian sumatif, apakah bukti yang diperlukan untuk membuat keputusan yang besar? Yang ketujuh, kegunaan kutipan data. Dalam penilaian formatif, diagnostik, manakala penilaian sumatif, penghakiman. Yang ke-8, frekuensi kutipan data. Dalam penilaian formatif, ia kerap, manakala penilaian sumatif tidak kerap. Yang ke-9, size sampel. Dalam penilaian formatif biasanya kecil, manakala penilaian sumatif biasanya besar. Yang ke-10, soalan yang sering dikemukakan dalam penilaian formatif. Apakah yang sedang berfungsi? Apakah yang perlu ditambah baik? Bagaimanakah penambahbaikan boleh dilakukan? Manakala penilaian sumatif, apakah hasil yang didapati? Siapa terlibat? Apakah syarat-syaratnya? Apakah latihan yang terlibat? Berapakah kosnya? Konsep penilaian program. Dalam program, sebagai kumpulan aktiviti-aktiviti yang diorganisasi dan direka bentuk untuk mencapai objektif-objektif yang tertentu. Bagi organisasi, penilaian program melibatkan penilaian satu atau lebih domain berikut, iaitu keperluan program, reka bentuk program, pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan, kesan atau hasil serta keberkesanan program. Seterusnya, penilaian program merupakan proses penghakiman terhadap program dan proses itu pula melibatkan prosedur-prosedur yang dijalankan atau tanpa instrumen-instrumen tertentu. Selain itu, penilaian program mempunyai perbandingan berstruktur kerana melibatkan perbandingan dengan perkara-perkara lain. Program-program dibandingkan dengan program-program yang sama yang dibuat oleh organisasi lain, program yang telah lepas atau akan datang, atau dengan objektif yang telah ditetapkan.
Dalam konsep ini juga, aktiviti pengumpulan maklumat berkaitan pengurusan, polisi, program, kursus, perisian pendidikan dan bahan pengajaran yang berkaitan. Terdapat 3 ciri khusus perlu diberi perhatian oleh penilai-penilai program. Yang pertama, penilaian program melibatkan pencarian maklumat secara sistematik yang memberikan maklumat kepada pembuat dasar. Yang kedua, penilaian program mestilah berorientasikan nilai kerana nilai dapat menunjukkan kejayaan dan kegagalan sesuatu program. Yang ketiga, penilaian boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sama ada di peringkat awal, pertengahan atau akhir program. Seterusnya, satu proses pengumpulan maklumat ini bagi tujuan membuat keputusan terhadap sesuatu program tersebut. Penilaian program juga menghasilkan kesan langsung terhadap jenis aktiviti penilaian yang dibuat sama ada menilai kurikulum atau perkara-perkara lain. Akhir sekali, penilaian program yang dilaksanakan seharusnya dapat menunjukkan tahap keberkesanannya dan juga hubungan yang signifikan di antara latihan dengan pembangunan keterampilan, peningkatan prestasi manusia dan keberkesanan organisasi. Assalamualaikum dan hai semuanya. Nama saya Nur Izrizati binti Idris dan saya akan menerangkan tentang penilaian program. Model penilaian program terdapat 3 cabang, iaitu model penilaian Taylor, model penilaian CIPP dan model penilaian Kirkpatrick. Model penilaian Taylor merupakan salah satu model penilaian terawal yang berasaskan maklumat program atau aktiviti. Ianya dikemukakan oleh Ralph Taylor. Bagi beliau, penilaian akan menentukan sejauh mana matlamat itu tercapai dengan cara menentukan matlamat utama dan objektif program. Yang kedua, membina atau memilah teknik-teknik pengukuran dan mengutip dana pencapaian. Model penilaian CIPP. Model penilaian CIPP merupakan pendekatan penilaian yang berasaskan sistem. Hal ini dapat dilihat daripada istilah-istilah yang digunakan seperti yang pertama iaitu konteks. Itu fasa pengumbalan sesuatu program latihan. Yang kedua iaitu input, iaitu menyediakan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan bagi pemilihan strategi atau reka bentuk program latihan yang dilaksanakan. Yang ketiga iaitu proses. Penilaian proses akan membekalkan maklumat bagi memantau strategi atau prosedur agar kekuatan dapat dikekalkan dan kelemahan program dapat dikurangkan. Dan yang terakhir iaitu produk. Penilaian produk akan membantu membekalkan maklumat tentang tahap pencapaian objektif, kesesuaian strategi dan prosedur program latihan yang telah dilaksanakan. Model penilaian Kirkpatrick. Model penilaian Kirkpatrick terdapat 4 cabang, iaitu yang pertama penilaian reaksi, iaitu dengan cara menggalakkan komen atau cadangan bentuk. Yang kedua iaitu penilaian pembelajaran, iaitu dengan cara menggunakan ujian pencapaian untuk mengukur kemahiran. Yang ketiga ialah penilaian tingkah laku dengan cara memperuntukkan masa yang sesuai agar tingkah laku dapat berlaku. Dan yang terakhir ialah penilaian hasil, iaitu dengan cara memperuntukkan masa agar hasil dapat dicapai. Hai, saya Emilia Nicholas. Saya akan menerangkan beberapa jenis keperluan keluarga dan kelebihan keperluan keluarga. Antara jenis-jenis keperluan keluarga adalah ekonomi, sosial, kasih sayang, dan perlindungan. Yang pertama adalah ekonomi, di mana ekonomi ini sangat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, di mana jika ibu bapak itu mempunyai ekonomi yang rendah, ianya akan mempengaruhi pendidikan, keperluan kanak-kanak, dan sebagainya. Dan kanak-kanak juga akan kurang bergaul dengan kanak-kanak yang lain, dan perkembangan sosial mereka akan menurun,
karena tidak ada kawan-kawan untuk bergaul. Sebagai contoh, segelintir ibu bapa yang berkemampuan, mereka akan melarang anak-anak mereka untuk bergaul dengan kanak-kanak yang tidak setaraf dengan mereka, yaitu kanak-kanak yang tidak berkemampuan. Jadi, perlakuan sebegini akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak. Yang kedua adalah sosial. Dalam membentuk sebuah keluarga yang harmoni, interaksi antara ibu dan bapak perlu ada bagi mengeratkan hubungan mereka, dan sekiranya ada interaksi antara ibu bapak dan anak mereka, kanak-kanak tersebut tidak akan terasa terabai dan mempunyai peluang untuk meluapkan perasaan mereka dan meningkatkan perkembangan asas mereka seperti sosial, fisikal, kognitif, dan emosi kanak-kanak tersebut. Melalui interaksi mereka akan lebih berkeyakinan dan menyatakan kebolehan mereka kepada ibu bapak mereka. Seterusnya adalah perlindungan. Hasil penyelidikan yang dibuat oleh Heslow dan Zimmerman pada tahun 1958, berdasarkan kajiannya, ia menunjukkan betapa pentingnya pendampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. Hal ini juga turut berlaku di dalam kelas, karena pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru, yaitu dalam bentuk disiplin. Keselamatan di sini, kelas akan dapat dijamin jika guru bertindak dengan konsisten. Akhir sekali adalah kasih sayang. Penting dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Sebagai contoh, bila kanak-kanak mempunyai kasih sayang yang cukup, mereka tidak akan berasa kemurungan. Salah satu cara bagi menunjukkan kasih sayang adalah memberi perhatian. Sekiranya ibu bapa memberi perhatian yang penuh kepada anak-anak, ia dapat menjamin perkembangan kanak-kanak berada pada track yang betul. Kelebihan bagi keperluan keluarga adalah yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim, yang kedua, dapat membantu menyelesaikan masalah kanak-kanak, dan yang ketiga adalah mengelakkan anak-anak daripada terabai. Terdapat beberapa kekurangan yang ada dalam penilaian keperluan keluarga. Yang pertama adalah mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa, yang dimana apabila ibu bapa ini mengabaikan tanggungjawab mereka, ia boleh menyebabkan kekurangan dalam proses penilaian keperluan keluarga tersebut. Bagi yang kedua adalah membiasakan kanak-kanak untuk bergaul dengan orang lain tanpa menghadkan batasan, yang dimana apabila kanak-kanak bergaul dengan orang lain tanpa batasan mereka, ia boleh memberikan impak yang negatif kepada mereka di awal usia kanak-kanak tersebut. Isu ataupun tren terkini adalah arah aliran dan perkembangan suatu budaya yang membentuk amalan yang memberikan kesan positif dan negatif kepada masyarakat. Definisi pendidikan awal kanak-kanak adalah merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak, di mana awal kanak-kanak merujuk kepada istilah tempo masa kanak-kanak sejak lahir hingga ke tahap umur 8 tahun. Isu ataupun tren yang lepas dalam PKK adalah masalah kurang pengetahuan dan kemahiran, seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. Selain itu, guru juga kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan dan kurang mahir untuk membuat alat mengajar. Hal ini kerana pada masa dahulu, pendidikan awal kanak-kanak tidak begitu diperhatikan oleh semua pihak, terutamanya kepada guru-guru yang tidak mempunyai pengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak. Bagi isu terkini pula, cilik huruf ini merujuk kepada kanak-kanak yang belum lagi dapat menguasai semua huruf ataupun semua perkara yang melibatkan huruf seperti membaca. Faktor yang menyebabkan adalah gadget merupakan salah satu sebab kenapa anak-anak mereka cilik huruf. Sebab apabila kanak-kanak mereka dengan gadget, kanak-kanak tidak akan banyak bercakap. Kurangnya didikan awal pembelajaran kepada kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut lambat untuk mengetahui dan mempelajari huruf dalam pembelajaran mereka. Isu terkini yang terdapat dalam PKK yang kedua ialah kesukaran menguasai konsep nombor, di mana kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar mereka karena sukar untuk faham. Sebab guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dalam mengaitkan nombor dengan objek sekeliling. Cara untuk menangani isu atau tren terkini dari segi negatif, cilik huruf, cara guru mengajar tidak sampai kepada murid,
Kedua, kesukaran menguasai konsep nomor karena susah untuk menerima pelajaran. Yang ketiga, kurang kemahiran, tidak banyak menggunakan teknik mengajar seperti penggunaan bahan bantu mengajar. Dari segi positif pula, memperbanyakkan lagi aktiviti bahan bantu mengajar. Yang kedua, pelaksanaan aktiviti belajar sambil bermain. Yang ketiga adalah memperbanyakkan lagi mengikut kursus serta memperbaiki bahan bantu mengajar.